Kita bukakan majlis kuliah kita malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihi wa masyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wassanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama, insyaallah. Yang mati silakan Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, jatuh kawasan masjid, Tuan-tuan haji, Tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana limpah kurnia serta rahmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita sebulan sekali, ya. Kitab Mau'izatul Mukminin, kitab bimbingan ataupun peringatan kepada orang yang beriman. Baik. Jadi kita sambung hari itu dalam bab akidah ahli sunnah, kan? Dalam bab fi kalimatain syahadah, dalam bab dua kalimah syahadah, yang mana dua kalimah syahadah ini salah satu daripada mabadi Islam. Dalam terjemahan itu dia tertulis, dalam Arabnya disebut babun fi kalimatain syahadah allati hiya ahadu mabadi Islam. Bab pada menyatakan dua kalimah syahadah yang mana ianya salah satu daripada mabadi Islam. Mabadi maksudnya asas. Islam di mana di atas 5 perkara ataupun tiang agama, kan? Itulah syahadah, mengucap dua kalimah syahadat, kemudian sembahyang 5 waktu sekali semalam, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian apa lagi? Menunaikan zakat
Kemudian haji ke Baitullah, wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menunaikan haji ke sana. Baik. Jadi kita sambung hari itu berkenaan dengan akidah mereka, akidah kita orang Islam lah. Sampai kalau terjemah dia muka surat 17 muka surat 17 sampai pada kekal wujudnya yang tiada penghabisan, baris ketiga yang ada terjemahan kekal wujudnya yang tiada penghabisan. Kemudian disambung lagi, kalau dalam Arabnya abadiyun la nihayatalahu. Abadiyun la nihayatalahu, maknanya kekal wujud yang tiada penghabisan. Kemudian disambung ayat seterusnya, daim la insirama lahu. Daim maknanya kekal wujud, dan tiada penghabisan kepada wujud Allah Ta'ala. Dia lebih kurang sama pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya abadiyun la nihayatalahu, kekal tiada penghabisan. Kemudian ada seterusnya daim, kekal wujud, kekal, daim kekal lah, ataupun baqa kekal. La insirama lahu, tidak ada penghabisan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebab wujud kita berbeza dengan wujud Allah. Kalau wujud kita ada penghabisan, kita ada tahap umur kita lah, penghabisan umur kita. Ada orang yang umur panjang, ada orang umur pendek. Tapi yang macam mana pun tetap kita akan mati juga. Malaikat-malaikat ada umur panjang, beribu tahun umur malaikat. Tapi walaupun begitu, sampai tahap ketiganya malaikat pun akan mati jugalah. Hatta malaikat maut pun akan mati. Yang kekal ialah Allah Subhanahu wa taala. Daim la insirama lahu. Baik, kemudian lam yazil wa lam yuzal. Tidak akan hilang dan tidak akan lenyap. Lam yazil walam yuzal, tidak hilang dan tidak akan lenyap. Ini pun salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala ni banyak. Kalau sebut dalam sifat, dalam bab tauhid, mana sifat Allah Ta'ala yang wajib kita tahu ialah 20. Tapi ada sifat-sifat yang tambahan yang tak wajib kita tahu, tapi nak tahu pun boleh. Contohnya takwim. Takwim, ada ulama kata pun termasuk dalam sifat Allah Ta'ala. Takwin, tawaqafim, takwim. Yang seterusnya idrak. Idrak pun ada juga. Ulama nyatakan termasuk dalam sifat yang 20 juga. Tapi yang popular ialah 20 ialah, iaitu daripada wujud, kidam, baqah, sampailah kaum Ta'ala takaliman. Itu 20 sifat yang kita tahu. Kemudian 20 yang mustahil, dan satu yang harus kepada Allah Ta'ala. Yang harus itu ialah Allah Ta'ala harus bagi Allah mengazab orang-orang yang taat dan memberikan nikmat syurga kepada orang-orang yang ahli maksiat. Itu harus kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang harus mencipta alam, kainat, alam yang ada ini harus bagi Allah, kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alam. Baik, kemudian mausufun binu'util jalal. Mausuf bersifat dengan segala sifat keagungan. Mausufan binu'util jalal, bersifat dengan segala sifat keagungan ataupun sifat-sifat kebesaran. Kemudian la yuqda alaihi bin naqda wal infisal bitasarrumil aba wa inqiradil ajal. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak akan musnah atau terputus sekalipun dengan berlalunya masa. Sekalipun berlalunya masa, dia tidak akan terpisah, terputus. Okey. Walaupun berlalu masa yang lama, malahan dia dah wujud sebelum wujud alam dah. Sebelum ada alam, Allah Ta'ala dah ada dah. Sebelum dijadikan kita, dia dah wujud dah. Sebab dia tidak ada kaitkan dalam masa, dengan masa. Kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab apa tu yang Ustaz Muhadzir Jul tu,
berkenaan dengan sifat 21 pengenalan. Di situ ada sebutkan bahawa Allah Ta'ala ni sunyi daripada 4 perkara, kata. Allah Ta'ala sunyi daripada 4 perkara. Yang pertama kaifa, bagaimana. Allah Ta'ala sunyi daripada 4 pertanyaan. Itulah pertama kaifa, bagaimana. Yang kedua mata, bila. Yang ketiga kam, berapa. Dan yang keempat kam, berapa. Dan yang keempat mata, bila. Kaifa bagaimana, mata bila, kam berapa, berapa. Dan ada satu lagi, lupa pula lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nanti kalau ingatkan sebut. Baik. Jadi ada 4 perkara tu yang mana sunyi Allah Ta'ala, yang mana berbeza dengan jirim ataupun jisim. Yang pertama kaifa, bagaimana. So bagaimana Allah. Bagaimana Allah. Allah Ta'ala sunyi daripada sifat pertanyaan bagaimana. Kalau kita selalu ada pertanyaan dengan bagaimana. Yang kedua bila Allah Ta'ala itu dicipta, bila Allah Ta'ala itu jadikan. Kaifa, bagaimana Allah Ta'ala sekarang, apa yang Allah Ta'ala buat, di mana Allah. Kemudian yang ketiga aina, di mana. Ingatlah aina, di mana. Di mana Allah Ta'ala sekarang ni. Dan yang keempat iaitulah kam, berapa jumlah Allah, berapa jumlah Tuhan dan sebagainya. Sedangkan jisim dia tak sunyi daripada 4 pertanyaan tadi. Itulah kaifa, bagaimana keadaan jisim tu, di mana dia duduk, aina di mana duduk, di atas, di bawah, depan, belakang. Kemudian mata, bila dia wujud, bila dia datang, mana dikaitkan dengan masa. Dan juga kam, berapa jumlah benda tu, makhluk tu berapa jumlah dia. Mana jisim ataupun jirim tak sunyi dari 4 persoalan. Sedangkan Allah Ta'ala sunyi dari 4 persoalan sebut dia tak ada. Kalau Allah Ta'ala ada salah satu pun persoalan itu, maka Allah Ta'ala pun termasuk dalam kumpulan makhluk juga. Makhluk mana benda yang dicipta. Ada 4 soalan lah. Perbezaan antara jisim dan juga makhluk. Dan Allah Ta'ala tu bersifat latif, jisim yang lembut. Dia bukan jisim yang lembut, kerana jisim pun ada baki 2. Pertama jisim yang kasif, yang kedua jisim yang latif. Jisim yang kasif ialah jisim yang kasar, yang boleh lihat dengan mata. Sedangkan jisim yang latif, jisim yang lembut, dia tidak boleh dilihat dengan mata, tetapi dia wujud dan ada. Sedangkan Allah Ta'ala itu bukan jisim yang latif, jisim yang lembut ataupun yang tak boleh lihat dengan mata, tapi dia tetap ada wujud. Gitu. Boleh, tuan-tuan? Baik, kita lihat semula. Tidak akan musnah atau terputus sekalipun dengan berlalunya masa. Tidak akan musnah ataupun terputus sekalipun mana tak musnah ni dan tak putus wujud lah. Tak terputus wujud dia tu, sentiasa ada wujudnya dan tidak akan musnah. Sedangkan makhluk musnah, manusia akan musnah. Manusia ada meliputi umur tua renta kan. Asal kejadian kita ni asalnya daripada lemah, kemudian lahir ke dunia menjadi kuat, kemudian besok akan datang kita akan lemah semula. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada begitu, dan dia tidak tidur, tidak makan dan tidak minum dan sebagainya. Kalau kita mesti melalui perkara tersebut, makan, minum, dan anggota kita tersusun atau dikatakan wahdaniyat. Kalau kita belajar sifat wahdaniyat yang daripada Allah, dia ada menafikan 5 kam. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kemudian kam muttasil pada sifat, menafikan kam muttasil pada sifat, dan juga menafikan kam muttasil munfasil pada sifat,
dan yang seterusnya menafikan kam yang muttasil, berhubung pada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar bab tauhid kan, salah satunya lah wahdaniyat, esa. Taala tu esa. Esa tu terbagi pada 5 lah. Esa 5 maknanya esa dari segi menafikan berbilang-bilang yang bersambung pada zat Allah Ta'ala, dan menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta'ala. Kita katakan menafikan kam muttasil dan munfasil. Kemudian yang ketiga, menafikan kam yang bersambung pada sifat. Kemudian menafikan kam yang bercerai pada sifat. Dan yang kelima, menafikan kam yang bersambung pada afal. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar sifat wadaniyat lah, sama ada kita belajar kata kitab Hakikat Hidup Beriman ke, ataupun kita belajar Risalah Tauhid ke, Kifatul Awam ke, ataupun kita belajar kitab Jawharatul Tauhid, syarah dia banyaklah syarahnya. Saya mengajar kitab Jawharatul Tauhid tu dah lama dah. Banyak bait syair dalam tu, 144 bait syair berkenaan dengan tauhid. Dah berapa kali raya pun tak habis lagi belajar. Baru sampai bait yang ke 48. Dia ada 144 bait syair. Gitu. Sekali mengajar sebulan 2 kali. Kadang-kadang satu bait sampai 3-4 kali pengajian baru habis satu bait. Sedangkan dia ada 144 bait. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Jadi bahkan Allah Ta'ala ialah maha dahulu dan maha akhir kan. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Bahkan dialah yang awal dan akhir. Dia yang awal dan akhir. Ini pun kita kena faham ni, apa maksud dia awal dan akhir. Kalau sekali mas kita lihat kepada makna dia awal dan akhir, makna ada awal dan ada akhir. Ada awal dan akhir. Sekali mas kalau kita lihat kepada makna wal awwalul akhir itu. Tetapi maksud wal awwalul akhir itu, makna dia yang awal maksudnya tiada permulaan kepada wujud dia. Itu kita kena faham. Dan dia akhir maksudnya tiada kesudahan kepada wujud dia. Jangan kita terjemahkan akhir itu dia ada akhir. Salah nanti. Wal awalu wal akhiru, dia yang awal dan akhir. Semaknanya dia yang pertama dan akhir. Jadi salah nanti kita punya tafsiran tu. Maksud dia yang awal tu tiada permulaan. La awalu li wujudihi, tiada permulaan kepada wujud dia. Mana akhir? La nihayatah li wujudihi, tiada perakhiran kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zahiru wa batin, dia yang zahir dan batin. Maksud dia zahir batin ni, ada masanya dia zahir, ada masa dia batin, macam tu. Kalau sekali mbah kita makna wa zahiru wal batin, dia yang zahir dan batin, maksudnya ada masa dia nampakkan diri dia, ada masa dia tak nampakkan diri dia. Macam tu. Tidak. Maksudnya dia zahir itu maknanya dia mengetahui apa yang zahir pada kita, dan dia mengetahui apa yang batin pada kita. Itu maksud dia yang zahir batin tu. Bukan maksudnya dia nampak sekali ada masa dia nampakkan diri dia, ada masa dia tak nampakkan diri dia. Jadi kita jangan salah dia punya tafsiran lah. Wa zahiru wa batinu. Kemudian wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui di atas segala sesuatu. Itu sifat alim, maha mengetahui Allah Ta'ala. Ini termasuk dalam sifat ma'nilah. Alimun, ilmun ialah sifat. Kalau kita mengajar tauhid, alim ialah satu sifat wujudi ataupun subuti, sifat yang wujud dan berbentuk subuti, yang mana dianya tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Sifat alim yang ada pada Allah berbeza dengan alim ada pada kita. Sebab alim pada kita ada masa kita alim, ada masa tak alim. Kita lahir ke dunia, adakah kita terus alim? Tak. Kita melalui proses belajar. Daripada tadika, kan? Daripada sebelum tadika lagi pun kadang kita dah proses belajar dah.
Lahir-lahir kita dah ada proses belajar. Walaupun belum sekolah lagi. Rika lagi. Lepas tu kita masuk rika, masuk sekolah rendah, sekolah menengah. Kan, lepas tu masuk kolej, universiti dan sebagainya kan. Manas dia ada proses belajar. Kan, mengaji pondok ke universiti ke dan sebagainya. Sama ada luar negara, dalam negara. Jadi kita akan ada proses untuk menjadi orang alim lah. Orang alim. Itu pun kalau dia belajar dalam urusan agama. Kalau orang tak mengaji urusan agama, dia bukan dikatakan alim. Dia hanya sekadar dikatakan berilmu je lah. Orang berilmu, golongan intelektual kan. Alim ni lebih khusus penggunaannya kepada orang yang mengaji dalam bab agama. Kita kata orang alim. Alim berkenaan hukum hakam, kan? Mengaji contohnya bab akidah, bab tauhid, usul fiqh. Kalau fiqh, sebelum mengaji fiqh, bab usul fiqh. Kalau mengaji hadis, sebelum mengaji bab hadis, mustalah hadis. Kalau tafsir, sebelum mengaji tafsir, usul tafsir. Banyaklah benda-benda kitab yang dia mengaji, dia tadah, belajar tubuh dan sebagainya, kan? Belajar begitu juga dengan tentang ilmu nahu, ilmu sorab, kan? Kalimat-kalimat yang terdapat dalam Quran dia belajar, baru boleh katakan awak alim. Kalau kita hanya sekadar boleh menterjemahkan tapi tak faham setiap kalimat yang terdapat dalam Quran tu, ini kalimat apa ni? Isim ke, fi'il ke, huruf, tak tahu. Bolehkah kita katakan orang tu alim? Tak boleh. Sebab dia asas bahasa Arab pun kau tak ada. Macam mana kamu nak katakan orang alim? Sebab banyak orang kadang-kadang berlagak alim, kan? Kalau ada isu dalam media masa tu, wah, kemarin ni kita komen pumpang. Tapi asas bahasa Arab pun tak ada. Nahu pun tak tahu. Sorab pun tak tahu. Itulah. Kalimat isim, fi'il, huruf, pembagian isim pun tak tahu. Apa itu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ismul lazim yang sharif, bab fa'il, bab maf'ul, kan? Bab mengenal tanda-tanda i'rab pun dia tak pernah ngaji, tak pernah belajar. So macam mana dikatakan orang alim? Susah banyak orang kata dia alim tapi satu benda pun tak faham berkenaan dengan kalimat bahasa Arab. Baik. Boleh tuan-tuan? Boleh. InsyaAllah. Macam tu. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dianya di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa ataupun maha mengetahui. InsyaAllah. Tadi ada persoalan berkenaan dengan nikah tadi. Imam tanya tadi berkenaan nikah. Kalau nikah di Thailand, luar negara kan, apa implikasi dia? Banyak implikasi dia lah. Kesambung tu banyak. Mereka banyak, kan? Apalagi kalau tak daftarkan. Antara implikasi dia, sama ada nikah tu sah atau tidak, tu je. Antara benda lain lah. Antara implikasi dia, pernikahan di luar negara, di Thailand tu, adakah sah atau tidak? Adakah nikah tu dilantik oleh pihak berkuasa, ini oleh pihak berkata Thailand ataupun tidak? Dilantik atau tidak? Kalau dilantik, alhamdulillah lah, okey lah, diiktiraf lah. Masalahnya tidak dilantik. Kalau tak dilantik, kemungkinan akan berlakunya mungkin masalah dari segi lafaz nikah, akad nikah, betul ke tak betul ke sebagainya. Kalau setakat sijil pun semua orang boleh keluarkan sijil. Zaman sekarang tu tak, orang pandai, dia pandai cetak rompak sijil, kan? Waktu saya pejabat agama dulu, orang nak poligami, ada menggunakan sijil nikah, kebenaran nikah palsu daripada Mahkamah Pulau Pinang, belakang satu surat kebenaran untuk berpoligami untuk lelaki ini. Tapi dia dapati bahawa surat pernikahannya itu, surat untuk kebenaran berkahwin itu adalah palsu. Dia menggunakan nama hakim. Pandai dia guna hakim tu, berani dia. Kemudian pakai logo mahkamah lagi pada. Lepas tu satu lagi dia gunakan surat palsu daripada Pejabat Agama Islam Pulau Pinang Timur.
pun juga palsu. Mana pegawai yang sign tu pun sebenarnya telah pencen. Hakimnya itu pun, yang untuk mahkamah tu, hakim tu pun masa tu tak tugas lagi pada tarikh dan masa yang dikeluarkan surat itu mahkamah tu. Waktu kerja di sebelah Penapta tu memang kita ada link Satu Malaysia. Kita ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp Satu Malaysia, tuan-tuan. Kan? Kalau seandainya kita ragu berkenaan mana-mana surat yang kita terima berkenaan kementerian kahwin daripada negeri lain, kita akan tanya dalam grup WhatsApp itu. Contohnya kita akan berkenaan surat itu daripada mana keluarkan, Sabah keluarkan. Okey, kita akan send dalam WhatsApp tu, tanya dengan Sabah, surat ni sah ke tak sah. Macam tu. Kalau sijil nikah tu sah ke tak sah? Sijil nikah ni betul tak? Secerai tu betul tak? Secerai tu ori ke tak ori? Ori ke tak ori? Dia kata, Ustaz, kita dah cek dalam sistem, memang tak ori, memang palsu. Nampak? Sekarang ni senang, kan payah sangat nak cek. Sah ke sah? Kerana teknologi kan. Itu. Mana orang tu tak boleh nikah? Mana? Tak boleh nikah. Dia kena kalau sijil cerainya palsu, dia kena uruskan dulu perceraiannya tu. Kena settlekan dulu perceraian itu di mahkamah. Bukan dia tak boleh kahwin, boleh. Kena selesaikan dulu perceraian itu di mahkamah. Dah selesai dan dah ada sijil cerai yang ori antara kita. Di mananya nanti bercerai dulu baru boleh. Ya, cerai, settlekan cerai dulu. Settlekan cerai dulu. Kalau seandainya cerai tak settle, maknanya dia nak poligami. Kalau nak poligami, kena mau mahkamah juga poligami. Kena ikut peraturan Malaysia. Peraturan undang-undang Malaysia, siapa yang nak poligami mesti ada kebenaran mahkamah. Tak ada guna mahkamah, tak boleh. Kan? Kalau dia nak nikah pula, nak nikah je tak ada kebenaran pun tak kisah, nak nikah juga. Nikahlah. Siapa nak keluarkan sijil nikah? Tu jelah. Siapa nak keluarkan sijil nikah? Sebab kau mohon, orang kata kau buat ikut cara belakang. Kalau ikut cara depan, kita uruskanlah sijil nikah. Tapi dengan syarat betul lah. Uruskanlah dengan sebaik. Sebab ada yang kadang menipu kan. Bukan kita nak menghalang orang poligami. Waktu saya jadi pendaftar tu, kami tak pernah nak menghalang siapa nak poligami. Bila lelaki, kau mampu, maulah nikahlah. Tapi dengan syarat ikut peraturan dia, tu je. Kan masalah dia minta surat cerai tu nak dulu tak? Macam mana? Mesti ada surat cerai dulu baru boleh nikah. Iyalah, mesti ada surat cerai. Kalau dia nak nikah orang lain, dia mesti ada surat cerai dia. Kan? Kalau tak, dia kena berpoligami. Bila poligami, kena mohon mahkamah. Peraturan Malaysia. Faham? Dia nak poligami, pergi mahkamah lah. Ikut peraturan Malaysia, siapa nak berpoligami, tak ada masalah. Pergi mahkamah, mohon poligami di mahkamah. Itu peraturan Malaysia tu ataupun negeri? Malaysia. Peraturan Malaysia. Dan negeri-negeri semua peraturan sama. Satu Malaysia peraturan begitu. Mana-mana negeri pun sama peraturan dia. Mesti ada si cerai. Kalau tak, pohon poligami di mahkamah. Okey? Kemudian kalau nikah di Thailand pula tadi, kan? Betul tak juru nikah tu dilantik oleh kerajaan Thailand? Kan? Kalau tak betul dilantik oleh kerajaan Thailand, jadi macam mana kerajaan Malaysia nak luruskan? Sebab dia tak ikut cara yang law, yang betul, cara peraturan yang betul mengikut pada kerajaan Thailand tu. Jadi siapa yang akan nak keluarkan surat untuk mengesahkan perkahwinan tu? Kalau di pejabat agama di bahagian anak keluarga tu, kan, kita boleh tahu pernikahan orang tu sah ke tak sah di Thailand tu dengan kita tengok dia punya tanda tangan juru nikah. Tally tak dengan apa yang terdapat di bahagian anak keluarga tu? Kalau dia punya tanda tangan dia tally, mana pernikahan tu betul sah lah. Memang match lah dengan sijil nikah tu dengan tanda tangan setiap nikah yang terdapat di Thailand.
Setiap nikah di talian tu dia ada salinan tanda tangan di bahagian undang keluarga di Malaysia, di Negeri Sembilan ni. Jadi kita boleh tahu sijil yang dikeluarkan tu pasu ke tak pasu. Kalau teli maknanya pasu. Pas tak ori lah. Kalau tak teli maknanya tak pasu lah. Siapa tak tahulah siapa juru nikah tu. Mungkin tak dilantik lah pekerjaan talent. Bila tak dilantik, tu yang kadang-kadang bila pergi mahkamah tu, mahkamah kata pernikahan tak sah. Bila pergi mahkamah cek, oh, juru nikah ni tak dilantik dekat jalan, jadi pernikahan tidak sah. Itu tidak sah dari segi sivil ke ataupun syarat? Tiga syarat pun tak sah. Syarat pun tak sah. Syarat pun tak sah, sijil tak sah. Jadi dia minta perkahwinan itu dibubarkan, gitu. Minta perkahwinan itu dibubarkan dan mohonlah nikah dengan cara yang betul. Gitu. Mohon nikah yang betul. Mohonlah kat Malaysia. Jadi buat duit lah pergi kita le. Penat kita le buat duit. Lala pernikahan tak sah, nikah balik kat Malaysia, buat cara yang betul. Gitu. Yalah, duit yalah, macam tu. Soalan dia, bila kebanyakan lah yang dah nikah kat sana, kemudian dia bawa sini cek tak nikah pisah, ya? Jadi kebanyakan yang pergi cek tu bila berlaku pergaduhan lah. Okey. Bila dia nikah, contoh dia nikah setahun lepas, terus masa baru okey lah, lama-lama bergaduh dah tak sesuai, seorang dapat haji pergi mengadu ke kuasa, tengok tak sah nikahan, ya, diparahkan. Jadi dalam tempoh setahun tu hubungan dia tu macam mana. Kemudian bila situasi dia macam tu, apa kedudukan dia, suami isteri ke tidak sebelum tu? Selepas dinyatakan tak sah ke apa? Selepas tahun dia dah nikah tu lah. Selepas tahun tu dia selagi mana tidak ditiraf oleh mahkamah, pernikahan tu dikira sah lah, dianggap sah. Pernikahan tu dianggap sah selagi mana tidak diakui mahkamah, dianya tidak sah. Kalau mahkamah dah menyatakan tak sah, setelah dibuat siasatan mahkamah pun dia takkan tiba-tiba turun kata tak sah. Dia mesti siasat dulu. Dia akan siasat dulu, dia akan telefon mahkamah, akan telefon Thailand, mahkamah akan telefon di konsulat kedataan dan sebagainya. Kan? Kalau dia kata dia dapati bahawa pernikahan tak sah, maka barulah dikirakan tak sah. Itu cuma anak tu lah. Jadi anak tu kemungkinan anak tak sah taraf ke, ataupun mungkin anak tu orang kata wati syubhat ke dan sebagainya. Itu bergantung pada mahkamah lah. Itu kena, bila pernikahan tak sah, kena pula naik mahkamah sekali lagi untuk mendapatkan status anak itu. Anak tu status dia apa? Anak, kalau ada anak lah, anak dia tak sah taraf ke, ataupun anak dia wati syubhat. Kalau mahkamah kata tak sah taraf, mana alau nak nikah lah. Kalau pernikahan tu tak sah. Dia ada 3 kes. Pertama, nikah dah setahun tapi tidak sah. Kes yang pertama, nikah di dalam setahun dan 1 tahun tapi tidak sah. Kemudian satu lagi kes nikah dah 5 tahun tetapi dia ada surat daripada kedutaan, daripada ni Talent. Pejabat. Jadi dia kata dia berbahagikan itu saja. Jadi dia cakap dia nak daftar ke sini, dia nak kira macam nak jaga hati isteri kamu lah. Bawa dah surat tu pergi pejabat kamu. Bawa je surat tu. Maknanya tu dia dalam tempoh yang 5 tahun, 1 tahun tadi tu dianggap apa pernikahannya tu sebab tak didaftarkan, tak disahkan pernikahan tu. Tak dapat kita nak pastikan taraf pernikahan tu selagi mana dia tidak mendaftarkan dia. Bila dah pergi pejabat agama, pergi mahkamah untuk dibuat mahkamah pun siasat dan sebagainya. Kalau dapati pernikahan itu tak sah, dia ada 2 kemungkinan lah. Satu, kalau ada anak. Kalau ada anak, mungkin anak tu tak sah taraf. Yang kedua, kemungkinan anak itu wati syubhat. Itu 2 je lah. Itu. Cuma perhubungan tu lah.
Kalau tak sah, mana zina lah. Tu je lah. Tu yang bila balik ke Malaysia, dalam masa 6 bulan, mestilah pergi ke pejabat agama untuk buat pengesahan pernikahan di Thailand tersebut. Banyak kalau kita duduk simpan diam macam tu je. Bila dah bermasalah, opening kepala. Alasan PKP. Alasan tak boleh kita bagi alasan PKP tu. Yang terbaru alasan PKP dia kata tanya kenapa tak nikah di masjid di tempat yang dijerak ni. Ya. Dia kata ke masa tu PKP tak boleh, dia tak buka ada alasan lah, kita tak faham tu. Dulu nikah datang ke rumah dengan saksi dia dan nikah kemudian ada surat tetapi tidak ada tanda tangan, tak ada cop. Juru nikah ni orang mana? Nikah di sana lah. Tapi di rumah. Di Thailand lah. Nikah di rumah Thailand. Dia tak kisahlah nikah di Thailand ke, tapi yang penting juru nikah itu berdaftar di bawah kerajaan Thailand. Macam tu. Tak tahu daftar tak daftar kan dia tak apa dia wangi. Macam tu. Sedikit kan. Melainkan kalau seandainya yang menikahkan itu bapa dia sendiri, bapa dan perempuan tu lain. Kalau bapa budak perempuan tu sendiri pergi ke Thailand bersama dengan anak perempuan dia, baru dikira sah. Walaupun yang juru nikah itu bukan berdaftar. Yang penting bapa wali di sini nikahkan. Ini pernikahan yang tu diragui cara kan. Ya. Tapi biasa kalau pergi ke Thailand, biasa bapa memang tak pergi. Bapa perempuan tak pergi. Kan? Biasa wali biasa tak pergi. Dia akan pakai wali sana. Wali namanya wali khas, wali am ke wali khas nama dia. Sana dia tak panggil wali hakim. Dia namanya wali am ke wali khas macam tu. Dia tak panggil wali hakim. Dia tapi fungsi dia macam wali hakim lah. Itu. Macam tu. Tu masalahnya wali itu sama ada berdaftar atau tidak. Macam tu. Kalau tak berdaftar, kemungkinan akan berlakunya keraguan di segi lafaz, ijab, kabul dan sebagainya. Akan berlaku keraguan di situlah. Macam tu. Sebabnya bila balik ke Malaysia, terus daftarkan pernikahan tu. Jangan duk simpan-simpan. Sebab itulah saya berjumpa dengan grup ni, makcik-makcik yang menikah macam ni lah. Dia nikah, ada yang jadi si ketiga, ada yang jadi si keempat, ada yang jadi si kedua. Dia, saya tanya macam mana boleh ni atas suka-suka lah. Tapi pernikahan tidak didaftarkan. Itu yang risau tu sama ada sah atau tidak kan? Ya, itulah masalah berkenaan itulah sah ke tidak. Satu lagi di segi peraturan Malaysia, kalau ada kematian suami itu kematian, jadi tak boleh tuntut apa-apa kan. Kalau ada harta pun tak boleh nak tuntut. Walaupun harta suami kata berpuluh ribu harta suami pun, disebabkan pernikahan itu tak daftarkan Malaysia, memang tak dapat apa-apa. Kosong, melopong dah macam tu. Walaupun suami itu banyak harta, banyak dia pencen ni, pencen polis Singapura. Banyak dia, tak boleh apa kosong habis. Dia berlaku masalah Ustaz, apabila dia dah kahwin dulu dalam tempoh setahun ni mula-mula okey, kemudian bila dia dah tak sefahaman, suami yang ambil kesempatan atas isteri dia jadi sebab isteri orang yang berada, kemudian ada ambil kesempatan memaksa isteri untuk bekerja. Suami yang dulu dia kerja berhenti, kemudian makan hasil isteri lah. Maknanya isteri dia takut kemana kalau aku nak nikah ni, aku isteri dia tidak kan. Itu persoalan dia. Jadi impak yang besar dia macam tu lah. Itu pada yang tak ada anak, yang makcik-makcik yang umur 50-an ni tadi, saya jumpa sebenarnya, saya jumpa dia ada grup tadi, pada cerita ya. Yang satu tu pun macam tu jugalah. Seorang dua je yang bertahan. Maknanya dia boleh terima poligami, tapi isteri pertama tak tahu. Dia dekat dia boleh terima, tapi isteri tanpa tahu isteri pertama. Itu jadi macam kamu juga. Sebab ni saya tengok dah trend Ustaz. Dah banyak lah orang macam ni. Okey. Yalah. Tapi kawan sini lah Allah. Itulah. Datang daripada Perak. Perak, yalah. Itulah masalah tu.
Berani buat, berani tanggung. Masalahnya berani buat, tanggung tak berani. Berani buat tapi tanggung tak berani. Macam tu. Itulah masalahnya kalau benda tu berlanjutan, tak didaftarkan, ialah apa-apa hal besok kalau jadi masalah, memang tak boleh buat apa lah. Tak boleh nak tuntut apa-apa lah. Tu ialah. Satu lagi status perkahwinan tu macam mana. Mana kalau tak sah perkahwinan tu, jadi selama-lamanya berzina lah. Kalau ada anak tu kira tak sah taraf lah. Ataupun waktu syubhat tu lah. Itu hakim lah akan menentukan anak tu macam mana. Itu sebabnya mana-mana kes mahkamah, kalau dah sabit perkahwinan tu contohnya tak sah, mahkamah akan minta supaya perkahwinan tu dibubarkan. Minta perkahwinan itu dibubarkan dan mohonlah secara yang betul. Mohon semula berkahwin tapi dengan cara yang betul. Itu mahkamah. Mahkamah punya. Tapi kalau tak nak kahwin semula, ada juga. Bila ada pasangan kadang-kadang dia dah tahu perkahwin tak sah, lepas tu keluarga pun masuk campur. Tak payahlah kau nikah lagi lah. Menyusahkan dia. Kan? Sekarang siapa yang susah? Kau juga susah dia tu. Nikah pun tak sah. Bila ahli keluarga masuk campur, lah so tak nikah. Lepas aku tua. Memang dah tua pun. Dah tua, lepas tu nikah pun tak sah. Lagi pula parah tuan. Lagi dah tua. Kan? Itulah banyak masalah macam tu. Kerana orang ni ialah orang dah terlampau pandai, susah. Orang sekarang ni kan. Lepas tu tak nak bercampur dengan masyarakat, tak nak bercampur, tak nak bertanya kan. Macam tu. Kita tambah sikit lagi kan tak habis pula kitab penuh kan. Kemudian wa annahu laisa bijismin musawwir. Wa annahu laisa bijismin musawwir, dan sesungguhnya Allah Taala itu bukanlah yang dapat digambarkan. Dia bukanlah suatu benda yang dapat digambarkan. Wa annahu laisa bijismin musawwir. Satu benda yang bukan satu benda yang boleh digambarkan. Apa saja yang kita tergambar tentang Allah Taala ni itu bukan. Kalau kita kata Allah Ta'ala seperti cahaya, Allah Ta'ala seperti angin, Allah Ta'ala seperti roh, apa dan sebagainya, benda-benda gaib ni kan, benda yang tak nampak ni, itu semua bukan Allah. Kerana setiap pencipta tidak akan sama dengan yang dicipta. Walaupun ada kadang-kadang manusia dia membuat patung serupa dengan rupa dia. Ada. Pembuat patung, dia buat patung serupa dengan muka dia, dengan sebiji, tapi tetap tak akan sama. Walaupun di segi zahiran nampak sama, tapi ini patung, ni orang pembuat patung ada nyawa, tak ada kefikiran, ada perasaan kan. Pembuat patung ada perasaan ke? Walaupun mungkin sama sebiji dengan rupa dia, copy and paste kan. Copy and paste kan, benda yang sama je, tapi tetap tak sama. Sebab ini ada perasaan, pembuat patung ada perasaan. Ni ada perasaan ke? Tak ada kan. Orang ada pembuat patung, dia ada mungkin ada jatuh cinta dan sebagainya kan. Kalau menikah ada beranak pinak, patung tu boleh menikah ke? Walaupun mungkin serupa dengan muka dia, dia tak boleh menikah, dia tak boleh beranak pinak. Gitu kan. Dia tak ada jantung apa dan sebagainya, mungkin sebiji muka dia. Apalagi kalau tak serupa lagi pula, tak serupa rupa dia. Jadi Allah Ta'ala ni laisa bijismin musawwir. Allah Ta'ala ni bukan seperti mana yang digambarkan. Sebagaimana orang-orang yang non-Muslim, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya, merupakan Tuhan-Tuhan mereka dengan berbentuk yang banyak tangan, ada yang macam yang kata kepala gajah, lalai gajah dan sebagainya. Ada kalau Kristian tu dia punya akidah dia, etikat dia itulah Trinity. Trinity ni ialah percaya kepada tiga Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Isa dan juga Tuhan Maryam. Okey. Dan agama Kristian ni bayi yang dilahirkan tu dalam keadaan berdosa. Dalam agama Kristian bayi dilahirkan keadaan berdosa.
kita, dalam agama kita, bayi dalam keadaan fitrah, bersih. Macam tu. Okey. Dan agama Kristian pula, agama Nabi Isa itu adalah jelmaan daripada anak Allah, anak Tuhan, Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini membawa dosa ataupun menanggung dosa warisan. Dosa warisan iaitu dosa daripada Nabi Adam AS dan ke Siti Hawa ketika mereka berdua makan buah kurdi, jadi dia menanggung dosa. Dan manusia juga menanggung dosa daripada dosa Nabi Adam. Disebabkan kesalahan Nabi Adam dan setiap manusia pun menanggung dosa juga. Itu sebab manusia itu perlu dibaptiskan, dibersihkan, dengan cara dirinjiskan air suci, kena air suci lah, dibasuh kepala dengan air suci, kan, ataupun dimandikan, kan. Satu lagi mengikut percayaan mereka, Nabi Isa tu, kenapa Nabi Isa tu kena salib? Kan, Nabi Isa itu disalib dengan tujuan untuk membersihkan semua manusia, kan, daripada dosa yang menanggung dosa Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi cara nak bersihkan dia antaranya ialah dengan menyalib Nabi Isa tu. Sebab Nabi Isa tu disalib. Bila Nabi Isa disalib, jadi kononnya macam manusia bersih pada dosa lah, menanggung dosa warisan. Dosa warisan. Macam tu. Faham kan? Kemudian dalam agama Kristian juga, mereka tidak adanya berhatan. Acara berhatan tidak ada dalam agama Kristian. Sedangkan dalam kitab Bible ada disebut berkenaan dengan berhatan dalam Bible. Kemudian berkenaan dengan apa lagi? Bible. Kemudian pengharaman daripada zina pun ada disebut dalam Bible. Kemudian pengharaman minum arak pun ada disebut dengan Bible. Tetapi masalahnya, gereja tidak ikut Bible. Gereja sendiri pun tak ikut, kan? Walaupun mereka mengakui bahawa Bible itu ialah kitab suci mereka, tapi mana-mana benda yang dia rasa dia tak nak pakai, dia akan buang. Contoh lagi seperti makan babi, makan daging khinzir. Dalam Bible menyebut tentang pengharaman khinzir. Tak boleh makan khinzir, tapi mereka makan. Nampak? Kan? Kerana itu arahan daripada padri. Padri kata makan. Sedangkan Bible kata tak bagi makan. Jadi mereka pun, padri-padri mereka pun tak ikut Bible. Nampak? Walaupun mereka kata itu agama yang betul. Agama Kristian, agama Rasul. Dan agama Kristian ni pun asalnya agama Nasrani. Dan pada permulaan agama Nasrani, agama yang betul, yang dibawa oleh Nabi Isa. So siapakah yang mengubah agama Kristian menjadi agama Nasrani kepada menjadi agama Kristian? Iaitulah Saint Paul. Saint Paul ini dia asalnya agama Yahudi. Kemudian dia masuk agama Kristian dan mengubah agama Kristian itu daripada dalam. Diubah sampailah sekarang dah. Dan dialah yang mau kata dialah yang memperkenalkan Trinity itu. Dialah memperkenalkan Trinity, maknanya percaya kepada tiga Tuhan. Sebelum itu tak wujud pun percaya pada tiga Tuhan. Yang anda percaya ialah percaya pada Allah Ta'ala aja. Tidak ada percaya pada Tuhan. Jadi Saint Paul itulah yang memperkenalkan Kristian dan yang memperkenalkan Trinity. Tapi sebelum diluluskan Trinity itu pun, kan, dia melalui banyak fasa. Banyak fasa maknanya banyak persidangan Kristian untuk dibahaskan. Boleh terima ke tak boleh terima tentang pahaman Trinity ini. Sampaikan 3-4 kali persidangan padri-padri ini, baru diluluskan tentang kepercayaan kepada Trinity, tiga Tuhan. Sebelum itu memang tak ada pun percayaan pada tiga Tuhan. InsyaAllah. Kemudian wala yumasilu mawjudan. Kemudian dan tidak satu benda tidak menyamai segala wujud, dan tiada satu pun benda yang wujud menyerupai akan sifat-sifat Allah Ta'ala. La yumasiluhu bil mawjud. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan
maujud benda yang dicipta lah. Wala yumasilu maujudan wala yumasiluhu maujudan. Satu benda pun dalam wujud benda ni tak boleh serupa Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala maujud, betul tak? Allah Ta'ala bersifat wujud. Kalau tuan-tuan mengaji bab tauhid, kan, mengaji bab tauhid, dia ada setiap sesuatu tu dia ada 4 perkara. Setiap sesuatu ada 4 perkara. Pertama maujud, paling atas maujudun. Yang paling bawah namanya ma'dum, tak wujud, maudum. Antara maujud dengan ma'dum namanya halun. Halun di antara wujud dengan tiada. Antara wujud dengan tiada dikatakan halun. Kemudian di antara halun dengan ma'dum namanya amrun iktibari. Amrun iktibari maknanya ada pada zihin, tiada pada kharij. Ada pada minda kita tapi tiada pada kenyataan. Ada pada minda, tak ada pada kenyataan. Ya, contohnya bola lah, bola, ataupun contohnya tayar kereta kan. Dan sifat tayar kereta ni biasanya bulat kan, bulat. Betul tak kebayang kereta bulat? Betul, sungguh dia bulat. Sungguh bulat, tayar kereta bulat. Tapi bila kita pegang tayar kereta tu, kan, yang kita pegang tu apa benda? Tayar ke bulat? Yang kita suruh pegang tu tayar ke bulat? Tayar. Mana bulat dia? Tapi ada tak bulat? Ada. Bulat ada, tapi yang kita pegang tu tayar atau bulat? Tayar. Bukan bulat. Bentuk bulat. Tak, kadang kita pegang tayar je. Tayar tu bukan semua benda, bukan tayar semua tayar kita pegang. Bukan keseluruhan tayar kita pegang. Kita pegang satu juzuk daripada tayar tu. Boleh tak kita kata dia bulat? Tak boleh. Kita hanya kata dia tayar atau getah je. Ni benda ni getah. Kan? Macam tu. Sama juga lah meja ni. Meja ni kan bulat, 4 segi kan? 4 segi. Betul ke meja ni 4 segi? Cuba pegang meja. Bila kita pegang, ini bukan meja, ni papan. Ni meja ke papan? Papan. Ataupun campuran ke kan? Atau dia katakan amrul itibari. Mana dari segi zihin kita, minda kita ada. Tapi dari segi hakikatnya, kharijnya tak ada. Tapi benda tu memang ada. Kata. Itu dia kata amrul itibari. Allah Ta'ala pula sifatnya maujud. Apa makna maujud? Ada. Ada ni maksudnya sesuatu yang boleh dilihat ke? Kan maujud ada. Tapi Allah Ta'ala tak boleh lihat pun. Sedangkan dia maujud. Masuk boleh lihat tu di akhirat. Akhirat maksud masuk syurga kan? Semua orang beriman dapat melihat Allah. Dia tu. Boleh? Okey, sampai itulah tuan-tuan kita punya perkongsian malam ni. InsyaAllah tanda situlah. Mana ni? Wala yumasiluhu maujud. Sampai situ. 1, 2, 3. Ompet bagi. Baru ompet bagi tuan. Bila habis tamat tak tahu. Tu yang ngaji sampai 10 tahun 20 tahun tak khatam tu. Okey, saya buka soalan kalau ada soalan lah. Terus saya tutup. Ada soalan? Last. Tak ada? Okey, tak ada. Ada kenduri ke? Tak ada? Ada? Saya kadang sampai ada kenduri. Saya kadang ada mengajar. Saya ada mengajar Masjid Pantai. Kami Sabtu malam Ahad. Kan? Kadang biasa bertemu dengan kenduri. Kenduri ustaz yang ni. Tu yang kadang-kadang sekorek hilang. Cuma sekorek hilang. Dia tinggal berapa korek je. Sebab apa kenduri. Nak baca dah. Tak apalah. Ya. Kabis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan salika wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatayya alim
nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qabbana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillah. Qabalallahu minkum